Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Okay, hari ni kita akan membincangkan buku ni yang cikgu suruh buat hari tu. Okay, cikgu harap semua dah siap lah. Okay, bermula daripada muka surat 64. Okay, jom kita bincangkan. Okay, soalan yang pertama. Okay, namakan jenis daya yang terlibat dalam aktiviti berikut dengan menulis sama ada tarikan, tolakan ataupun tarikan dan tolakan. Okay, kita tengok gambar yang pertama A. Okay, aktiviti menolak kereta sorong. Jadi apa jenis daya yang digunakan? Okay, jawapannya ialah daya tolakan. Okey, seterusnya gambar B. Tisu. Bila kita nak guna tisu, kita buat apa? Kita tarik ataupun kita tolak bila kita nak ambil tisu. Okey, semestinya jawapannya ialah tarikan. Okey, daya tarikan. Kita tarik tisu tu. Okey, seterusnya gambar C. Okey, mengepam tayar basikal. Siapa pernah mengepam tayar basikal? Dia tahulah macam mana nak buat. Ataupun siapa yang pernah tengok pun dia tahu macam mana cara nak buat. Jadi kita tarik dan kita tolak. Jawapannya ialah tarikan dan tolakan. Seterusnya gambar D. Budak tu main apa tu? Di atas permukaan air. Adakah dia ditolak atau ditarik? Biasanya ni ditarik oleh speedboat lah. Jadi jawapannya ialah daya tarikan. Okey, seterusnya gambar E. Seorang budak lelaki sedang menggosok gigi. Apa daya yang terlibat? Jawapannya ialah daya tolakan dan tarikan. Seterusnya gambar F. Membaling bola. Apa jenis daya yang terlibat bila kita baling? Jadi daya yang terlibat, jawapannya ialah daya tolakan. Seterusnya kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua, tuliskan kesan-kesan daya. Kamu dah belajar ni kesan daya. Ada berapa kesan daya? Kesan daya. Kesan daya. Dalam buku teks ada berapa kesan daya? Ingat lagi tak? Kita tengok dulu. Yang pertama, main apa tu? Itu ialah main bola pingpong. Jadi apa kesan daya yang terlibat semasa kamu main bola pingpong? Jawapannya ialah mengubah arah gerakan objek. Kita ubah arah. Sebab dia main dua orang kan. Jadi seorang ni pukul bola ke arah lawan. Lawan tadi pukul semula ke arah kamu. Jadi kita mengubah arah gerakan objek. Gambar yang kedua. Mengemikkan tin minuman. Apa berlaku dekat tin minuman tu? Jawapannya ialah mengubah bentuk objek. Bila kamu kemikkan, kamu dah tak nampak dah rupa tin yang asal. Jawapannya mengubah bentuk objek. Seterusnya, gambar yang ketiga. Kapal layar. Yang ditiup oleh angin. Jadi apa kesan daya kat sini? Bila angin tiup, apa berlaku? Kamu akan dapati kapal layar tadi bergerak lebih laju. Jadi jawapannya ialah mengubah kelajuan objek. Yang last sekali, menendang bola. Ataupun menyepak bola. Asalnya bola tu tak bergerak ataupun pegun. Bila ditendang, bola tu bergerak. Jadi apa kesan daya kat sini? Di sini jawapannya ialah budak lelaki tadi menggerakkan objek pegun.
Apa dia pegun? Pegun ialah tidak bergerak. Asalnya tidak bergerak. Jadi jawapannya menggerakkan objek pegun. Okey, boleh? Okey. Kamu belajar kesan-kesan daya ni. Ada berapa? Sini ada 4. Pertama, mengubah arah gerakan objek. Yang kedua, mengubah bentuk objek. Yang ketiga, mengubah kelajuan objek. Yang keempat, menggerakkan objek pegun. Okey. Ada lagi tak? Okey. Ada 5 semua kan? Satu lagi apa dia? Jadi cara kamu nak mengingatnya, cikgu akan ajar kat sini. Kaedah nak mengingat, kamu mestilah ingat kata kuncinya. Macam cikgu buat ni. A, B, B, K, P. Cikgu ingat apa? Okay, A ni cikgu ingat Afrina. Letaklah nama siapa pun yang kamu kenal, kawan-kawan kamu. Okay, adik-beradik kamu ke tak kisahlah. Okay, Afrina. B, baru. B, buat. K, kad. P, pengenalan. Okay, Afrina dah buat kad pengenalan baru tak? Afrina? Biasanya dah jam 6 lah kita buat kad pengenalan. Okay, Afrina baru buat kad pengenalan. Yang kita nak ialah yang kat depan ni. A. A ni apa? B, B, K, P. Okay. Jadi kesan daya ni ada 5. Bermula dengan abjad A, B, B, K, P. Okey. A ialah apa dia? A ialah arah. B ialah bentuk. B lagi satu. B satu lagi ialah apa dia? Arah, bentuk. Satu lagi ialah bergerak. K apa K? K ialah kelajuan. Dan last sekali P ialah pegun. Jadi awak ingat kata kunci ni. Okay, arah, bentuk, bergerak, kelajuan, pegun. A, B, B, K, P. Okey, cuba kita tengok. Bila kamu tahu kata kunci, automatik kamu ingatlah. Okey. Apa kesan daya? Oh, daya mengubah arah pergerakan objek. Yang kedua apa? Bentuk. Oh, daya mengubah bentuk objek. Yang ketiga apa? Bergerak. Oh, daya menghentikan objek yang sedang bergerak. Okey, daya boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Yang ketiga, kelajuan. Okey, daya boleh mengubah kelajuan objek. Dan last sekali, pegun. Pegun lawan kepada bergerak. Kalau tadi boleh menghentikan objek yang bergerak, satu lagi pegun. Kamu tahu pegun ni ialah pegun ni maksudnya tak bergerak. Kalau ada yang tak tahu, pegun ni apa cikgu? Pegun ni maksudnya tak bergerak. Asalnya dia pegun. Jadi daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey, itu cara untuk mengingat kesan-kesan daya lah. Kalau awak ada teknik-teknik lain, buatlah. Janji awak boleh ingat. Okey, seterusnya B. Tuliskan cara untuk mengurangkan geseran dalam situasi berikut. Okey, ada masa geseran ni kita perlukan. Ada masa geseran ni kita tak nak. Jadi kita kena kurangkan. Okey, macam mana cara? Kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar apa tu? Itu ialah gambar engsel pada pintu. Engsel ni dibuat daripada besi. Jadi besi ni kamu tahulah lama-lama dia akan berkarat. Bila dia berkarat, bila kamu buka tutup pintu, apa berlaku? Okey, pintu akan berbunyi. Kalau kamu tengok dalam cerita-cerita hantu kan, bunyi pintu kan. Menyeramkan kan? So apa nak buat untuk mengelakkan benda tu? Untuk mengurangkan geseran.
Okey, jawapan bagi yang pertama ialah orang tu buat apa tu? Ia menggunakan minyak ataupun menggunakan grease. Minyak grease. Bolehlah minyak ataupun grease. Okey, jawapannya ialah menggunakan minyak ataupun menggunakan minyak grease. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Dia letak apa bawah kotak tu? Okey. Kenapa dia letak benda tu? Itu namanya adalah penggolek ataupun setengah buku dia panggil pengguling. Tak ada masalah kamu nak guna penggolek ataupun pengguling. Jadi kalau dia tak letak penggolek tu, okey, bila permukaan bawah kotak ni, bila dia kena permukaan lantai akan berlaku geseran. Jadi susah untuk kita tolak kotak ni bila adanya geseran. Jadi dilapikkan penggolek. Okey, andaikan marker pen ni penggolek. Cikgu letak penggolek bawah kotak ni. Jadi bila letak penggolek, dia mengurangkan geseran. Jadi penggolek atau pengguling tadi mengurangkan geseran. Jadi memudahkan kamu untuk menolak kotak atau memindahkan kotak ke tempat yang lain. So jawapannya ialah menggunakan penggolek ataupun menggunakan pengguling. Okey, seterusnya gambar yang ketiga. Apa yang dia letak bawah kotak tu? Itu ialah roda. Jadi jawapannya ialah menggunakan roda. Okey, untuk soal gambar yang keempat, itu ialah gambar alas berbola. So jawapannya ialah menggunakan alas berbola. Okey, dapat? Okey, cikgu ulang. Nombor 1 menggunakan minyak. Yang kedua menggunakan penggolek. Yang ketiga menggunakan roda. Yang keempat menggunakan alas berbola. Okey, kita sambung soalan yang ketiga. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan mengenai jarak yang dapat dilalui oleh sebiji guli yang ditolak di atas 3 jenis permukaan dengan daya yang sama. 3 jenis permukaan. Okey. Kita tengok permukaan yang pertama. Permukaan pertama ialah permukaan kaca. Bila guli ditolak di atas permukaan kaca, jarak yang dilalui oleh guli ialah sejauh 150 cm. Okey, pada permukaan simen, guli bergolek sejauh 90 cm. Dan last sekali, pada permukaan kertas pasir, guli bergolek sejauh 40 cm. Okey, soalannya. A. Berdasarkan keputusan penyiasatan dalam rajah 1, nyatakan satu pemerhatian. Okey, bila sebut pemerhatian ni kelas, ini soalan paling senang. Sebab pemerhatian ni ialah apa yang kamu nampak. Kamu tak perlu nak fikir kenapa. Okey, kerana apa dia berlaku, tak perlu. Pemerhatian ni ialah apa yang kamu nampak. Okey, kita tengok kat sini. Yang paling jauh adalah pada permukaan kaca dan yang paling dekat adalah pada permukaan kertas pasir. So, kamu jawab saja. Guli bergerak paling jauh di atas permukaan kaca berbanding permukaan simen dan kertas pasir. Okey, sekali lagi cikgu ulang jawapannya. Guli bergerak paling jauh di atas permukaan kaca dan berbanding permukaan simen dan kertas pasir. Okey, soalan B. Nyatakan satu hipotesis daripada penyiasatan ini. Okey kelas, bila kita nak buat hipotesis, ni ramai pelajar susah. Soalan hipotesis ni kalau dalam Excel ramai yang tinggal tempat kosong, tak erti nak buat. Okey, hipotesis ni senang saja. Bila soalan tanya hipotesis ataupun soalan tanya apakah hubungan,
Ada juga soalan tanya, apakah kesimpulan? Jadi jawapannya sama je. Yang kata hipotesis nak jawab macam mana cikgu? Hubungan nak jawab macam mana? Kesimpulan nak jawab macam mana? Sama. Ketiga-tiga soalan ni sama je jawapan dia. Okey? Kamu akan guna perkataan semakin. Pernah dengar kan? Semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Nak bertambah berkurang tu kamu kena tengok eksperimen lah. Bertambah atau berkurang, kamu kena pilih. Semakin bertambah atau berkurang. Satu lagi, semakin bertambah ataupun berkurang. Semakin bertambah atau berkurang. Kamu tak boleh pilih dua-dua. Pilih salah satu. Okey, semakin bertambah atau berkurang ni yang pertama. Semakin yang pertama ni adalah untuk PUB. Semakin bertambah atau berkurang yang kedua ni adalah untuk PUB. Dengan kata lain, kamu kena cari dulu. PUD tu apa? PUB tu apa? Okey, cikgu nak tanya, apa PUD dalam eksperimen ni? Apa pula PUB dalam eksperimen ni? Ingat, PUD, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita ubah dekat eksperimen ni? Okey, yang kita ubah ialah jenis permukaan. Kita ada 3 jenis permukaan. Bukan satu je, 3. Okey, kita ada permukaan kaca, kita ada permukaan simen, kita ada permukaan kertas pasir. Jadi PUD kat sini ialah jenis permukaan. Okey, apa dia pula PUB? PUB apa? Okey, PUB ialah apa? PUB ni pemboleh ubat bergerak balas ni ialah apa hasil eksperimen yang kita nak tengok? Yang kita nak tengok ialah jarak pergerakan guli. Jarak pergerakan guli. Jarak pergerakan guli. Jarak pergerakan guli. Jadi bila dah dapat PUB, jadi tak ada masalah untuk kamu jawab soalan hipotesis. Jadi kesimpulannya, bila nak jawab ni, awak kena tahu ni dulu. PUD dengan PUB. Sebab semakin bertambah berkurang yang pertama ni, kita nak letak PUD. Semakin bertambah atau berkurang, yang kedua ni kita nak letak PUB. Okey, kita tengok. Kita tengok jenis permukaan yang pertama. Okey, kita tengok jenis permukaan. Kat sini kita tengok ada yang licin, ada yang sederhana licin, ada yang kasar dekat sini. Jadi kamu boleh buat semakin bertambah licin. Semakin bertambah licin sesuatu permukaan. Okey, jenis permukaan ni semakin bertambah licin. Tak payah buat sesuatu lah, kita ambil, nanti awak pening. Kita ambil jenis. Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bila bertambah licin, macam mana dengan pergerakan guli? Semakin kita ambil bertambah. Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jauh jarak pergerakan. Ambil je yang ni. Ambil je dia punya ni. Semakin bertambah jauh jarak pergerakan guli. Okey, dah full stop. Okey, faham tak? Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, PUD kamu dah tahu jenis permukaan. PUB ialah hasil eksperimen kita. Ini kita nak tengok guli tu jarak pergerakan dia macam mana. Okey, kita buat semakin bertambah licin jenis permukaan. Okey, kita ambil je ni PUD ni.
Kita ambil je PUD, jenis permukaan. Semakin bertambah jauh jarak pergerakan guli. Okey. Faham tak? Okey, ada satu jenis lagi yang lawan kepada yang ni. Kalau kamu tak nak ambil yang licin, kamu nak ambil kertas pasir yang kasar, kamu boleh buat juga. Tapi kamu adjust lah. Semakin bertambah licin ni tukar kepada kasar. Semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin apa? Semakin, kita tak boleh kata bertambah lah. Semakin berkurang. Bertambah ni tak boleh dah lah. Semakin berkurang jarak pergerakan guli. Okey. Semakin bertambah kasar jenis permukaan, semakin berkurang jarak pergerakan guli. Jadi awak boleh ambil dua kat situ, sama ada nak ambil yang mula-mula cikgu cakap tadi ataupun nak ambil yang permukaan yang kasar. Okey, bergantung pada awak lah. Okey. Seterusnya, okey, tu dah jawab ya soalan hipotesis. Okey, awak ambil yang ni lah. Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin... Okey, bila awak ambil bertambah, berkurang ni jangan tulis lagi. Jangan tulis dua-dua. Bila awak ambil yang bertambah, berkurang tak payah. Okey, kalau awak ambil ni. Okay. Yang ni buang. Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jarak pergerakan guli. Okey? Dekat yang lain ni. Semakin bertambah licin jenis permukaan, semakin bertambah jarak pergerakan guli. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya C. Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul lah. Ni tak ada masalah lah sebab kita dah cari dah tadi. Okey. Jenis permukaan. Jenis permukaan apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Jarak yang dilalui oleh guli. Jarak pergerakan guli ataupun jarak yang dilalui oleh guli. Tak ada masalah lah. Dua-dua boleh guna. Okey. Ini adalah pemboleh ubah bergerak padas. Okey, boleh? Okey, tanda dengan pen merah ya. Okey. Kalau salah buat pembetulan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 67. Dia kata Raja 1 menunjukkan sebuah kereta mainan sebelum dan selepas ditolak. Okey, sebelum kereta mainan berada pada kedudukan P. Dan selepas ditolak, kereta mainan berada pada kedudukan Q. Tuliskan pemerhatian terhadap kereta mainan sebelum penyiasatan. Dia nak sebelum penyiasatan. Apa yang kamu nampak? Okey, jawapannya senang je. Kereta mainan berada dalam keadaan pegun. Apa dia pegun? Tak bergerak. Okey, boleh? Cikgu ulang. Jawapannya ialah kereta mainan berada dalam keadaan pegun. Full stop. Okey. B. Tuliskan pemerhatian terhadap kereta mainan selepas penyiasatan. Okey. Apa jawapannya? Okey, jawapannya ialah kereta mainan bergerak dari kedudukan P ke kedudukan Q. Okey, cikgu ulang jawapan dia. Kereta mainan bergerak dari kedudukan P ke kedudukan Q. Okey. Seterusnya C. Berikan inference. Inference. Kamu tahu apa dia inference? Okey. Kita tahu kan? Daripada darjah berapa lagi belajar? Darjah 4 lagi belajar. Inference ni apa? Apa dia inference? Inference ialah kamu menyatakan sebab. Kenapa tak datang sekolah? Sakit perut, cikgu. Okey, itu sakit perut itu sebab kenapa tidak hadir ke sekolah. Kenapa tak datang sekolah? Hujan lebat, cikgu. Kenapa tak datang sekolah? Tak ada kenderaan, cikgu. Kenapa tak datang sekolah? Motor ayah pancit, cikgu. Jadi itu kamu menyatakan inference, menyatakan sebab kenapa tidak hadir ke sekolah. Jadi kat sini dia nak awak buat inference
kepada jawapan D1B. Kenapa kereta mainan? Kamu jawab dekat B tadi, kereta mainan bergerak dari kedudukan P ke kedudukan Q. Itu pemerhatian kamu. Sekarang nyatakan sebab. Kenapa kamu cakap macam tu? Oh, kerana kereta mainan bergerak kerana dikenakan daya. Okay, kamu tolak kereta mainan tu. Tolak di situ ialah kamu kenakan daya pada kereta mainan tadi, menyebabkan dia bergerak daripada kedudukan P ke kedudukan Q. Boleh faham? Okay, menyatakan sebab. Jawapannya ialah kereta mainan bergerak kerana dikenakan daya. Kalau kamu tak kenakan daya, dia bergerak tak? Tak. Bila kamu tolak itu ialah kamu telah kenakan daya, maka dia bergerak. Okey, soalan D. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Kesimpulan. Okey. Jadi cikgu ajar kalau buat hipotesis, hubungan, kesimpulan, kita kena guna ni kan, semakin kan. Tapi ada masanya kesimpulan kita tak perlu guna yang ni. Yang ni senang je kesimpulan dia, kesimpulan biasa saja. Okay, jawapannya simple je. Daya boleh menggerakkan objek pegun. Yang kita belajar tadi, kesan-kesan daya tadi. Okay, daya menggerakkan objek pegun. Asalnya kereta pegun. Tapi bila kamu tolak, kamu kenakan daya, maka dia bergerak. Okay, jawapan soalan D ialah daya boleh menggerakkan objek pegun. Okey, soalan E. Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan pemboleh ubah berikut. Okey, pertama dia nak pemboleh ubah dimanipulasi, PUD. Okey, tengok gambar kat atas tu. Apa yang sebelum tak ada, apa yang selepas ada? Apa dia? Okey, kehadiran daya. Yang pertama P pegun sebab kamu tak kenakan daya lagi. Okey, selepas tu dia bergerak ke Q, kamu dah kenakan dia daya. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi kat sini ialah kehadiran daya. Apa dia? Kehadiran daya. Okey, soalan yang kedua. Pemboleh ubah bergerak balas, PUB. Okey, bergerak balas ialah apa yang kita nak tengok ataupun hasil eksperimen. So jawapannya ialah kedudukan baru kereta mainan. Asalnya duduk dekat P. Lepas kamu kenakan daya, dia berada pada kedudukan Q. Jawapannya ialah kedudukan baru kereta mainan. Okey, boleh? Okey, kita teruskan dengan soalan muka surat 68. Okey, soalan 1. Pernyataan di bawah menunjukkan kesan daya. Daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Betul? Setuju? Setujulah. Okey, so yang mana satu A, B, C, D? Daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Okey, jawapannya ialah semestinya D. Okey, penjaga gol menangkap bola. Asalnya bola tu bergerak. Tapi bila ditangkap oleh penjaga gol, bola tadi berhenti bergerak. Okey, jawapannya D dolah. Okey, yang kedua. Raja satu menunjukkan seorang murid menekan sebiji bola plastisin. Bila sebut bola, asalnya plastisin tadi bentuk bola, bentuk bulat lah. Apa yang dia buat? Dia tekan bola plastisin tadi, last kali jadi lepeh. Okay, jadi macam roti canai kan? So, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Kat sini dia nak tengok kesan daya. Okay, jawapannya tak lain tak bukan adalah C. Daya mengubah bentuk objek. Asal bentuk bola, last kali bentuk roti canai kan? Okey, yang ketiga. Raja 2 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Amin. Okey, mengepam tayar basikal. Okey, apakah daya yang digunakan oleh Amin dalam aktiviti ini? Okey, kita dah belajar dah tadi yang ni. So, jawapannya C, cacing, daya tarikan dan daya tolakan. Okey, nombor 4. Raja 3 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh seorang budak lelaki. Dia buat apa tu? Sapu papan putih. Apakah aktiviti berikut? Antara aktiviti berikut yang manakah menggunakan daya yang sama seperti aktiviti yang ditunjukkan? Okey. Bila sapu papan ni, tengok sapu papan, kamu kan biasa sapu papan kan? Bila sapu papan dia ada daya tolak, tarik, tolak,
tarik. Apa aktiviti yang sama? Okey, jawapannya ialah D. Memerah kain. Biasa perah kain tak? Cikgu tak tahulah kamu. Sebab sekarang ni kita dah guna mesin basuh. Dia dah basuh, lepas tu dia dah spin siap-siap. Tinggal lagi kamu ambil jemur saja. Nak ambil terus pakai pun boleh dah. Okey, dah macam nak kering dah. Kalau zaman dulu, sebelum mesin basuh dicipta, kita kena perah kain sebelum jemur. Okey, kita basuh manual kan? Perah kain. Jadi bila kita perah kain, okey, contoh cikgu ambil, okey ni kain. Bila kita perah, satu akan tolak ke sana, yang belah sini akan tarik ke sini, satu lagi akan tolak ke sana. Barulah air daripada kain tu keluar. Okey. Yang ni satu belah sini tolak, yang belah sini tarik. Kan kamu tahu tolak tu ialah kita menggerakkan daya tu menjauhi kita, manakala tarik tu mendekati kita kan. Ini tolak, ini tarik, baru boleh perah. Tapi kalau dua-dua tolak, jadi tak perah kain? Tak jadi. So jawapannya ialah memerah kain. D. Nombor 5. Raja 4 menunjukkan seorang budak lelaki cuba menolak sebuah kotak yang berat. Apakah cara terbaik untuk memudahkan kerja itu? Okey, jawapannya senang saja. Kita dah belajar dah sebelum ni. Jawapannya D adalah letakkan pengguling atau penggolek di bawah kotak. Okey, soalan seterusnya yang ke-6. Raja 5 menunjukkan sebuah tin sebelum dan selepas ditekan. Apakah kesan daya yang ditunjukkan? Senang juga yang ni. Jawapannya ialah B. Daya boleh mengubah bentuk suatu objek. Okey, nombor 7. Raja 6 menunjukkan satu engsel pintu. Antara berikut yang manakah dapat mengurangkan geseran antara engsel pintu itu? Okey, sudah semestinya A. Minyak. Nombor 8. Itu ialah corak pada tapak sebuah kasut. Okey, apakah tujuan corak tu? Kenapa dekat tapak kasut ada corak-corak macam tu? Adakah hanya sekadar untuk cantik saja? Tidak. Okey, jawapannya ialah A. Untuk menambahkan geseran. Okey, dapat? Okey, kita teruskan dengan muka surat 71. Okey. Soalan 1. Raja 1 menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh Zaki. Okey, bola plastisin ditekan. Apakah yang berlaku kepada bola plastisin bila dikenakan daya? Okey, jawapannya ialah bola plastisin menjadi leper. Cikgu ulang, bola plastisin menjadi leper. Okey, B. Nyatakan inference. Kenapa kamu kata bola plastisin menjadi leper? Inference kamu tahu, inference ni kamu kena nyatakan sebab. Kenapa kamu kata bola plastisin menjadi leper? Okey, jawapannya ialah daya yang menolak bola plastisin menjadi leper. Kerana apa dia jadi leper? Nyatakan inference. Kerana daya. Okey, jawapannya ialah daya yang menolak bola plastisin menjadi leper. Okey, C. Apakah kesan daya yang ditunjukkan dalam aktiviti ini? Aktiviti menekan bola plastisin itu tadilah. Okey, jawapannya ialah daya mengubah bentuk objek. Daripada bentuk bola jadi leper. Okey, kita teruskan muka surat 72. Soalan 2. Raja 2.1 menunjukkan dua aktiviti untuk menerangkan kesan-kesan daya. Okey, nyatakan kesan daya yang ditunjukkan oleh setiap aktiviti. Kita tengok aktiviti X. Okey, asalnya bola bergerak, ditangkap oleh penjaga gol, bola berhenti. Apa kesan daya kat situ? Okey, jawapannya ialah daya menghentikan objek yang bergerak. Okey, daya menghentikan objek yang bergerak. Okey, aktiviti Y, main bola pingpong lagi contoh dia beri. Okey, kat sini apa dia? Kesan daya kat sini. Okey, jawapannya ialah
bagi aktiviti Y, daya mengubah arah objek bergerak. Okey, cikgu ulang. Daya mengubah arah objek bergerak. Okey, soalan yang kedua. Berikan satu contoh aktiviti untuk menunjukkan daya boleh mengubah bentuk objek. Ini banyaklah. Okey, tadi merenyukkan botin minuman. Boleh juga merenyukkan botol plastik. Okey, kalau kamu tengok orang yang cari botol tu, bila dia jumpa botol plastik, dia akan renyukkan dulu. Kenapa? Sebab nak jimat space dalam dia punya guni dia tu. Kalau tak renyukkan, nanti guni dia cepat penuh. Okey, jadi dia renyukkan dulu botol plastik tadi. Okey, botol plastik air mineral lah. Okey, ataupun hari tu kamu buat dough kan? Buat dough untuk uji mikroorganisma bernafas tu, buat dough. Daripada dough tadi, daripada dough yang kamu buat tu, kamu boleh bentuk macam-macam kan? Okey, ada yang buat donat lah, ada yang buat bentuk pizza lah, ada yang buat roti macam-macam bentuk. Itu boleh je kamu bagi sebagai contoh. Okey, B. Rajah 2.2 menunjukkan sebiji bola pimpong yang bergerak di tiup dari arah yang sama dengan arah gerakan. Arah gerakan dia ke depan, lepas tu angin pula tiup dari arah yang sama. Soalan tanya, apakah yang berlaku kepada bola pimpong itu? Apa berlaku? Dia dah bergerak dah, lepas tu kamu tiup lagi, tambah lagi dia punya tu. Jadi apa yang berlaku? Okey, jawapannya ialah bola pimpong akan bergerak lebih laju. Cikgu ulang, bola pimpong akan bergerak lebih laju. Okey, seterusnya kita tengok soalan muka surat 73, soalan 3. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Taufik. Dia menolak dua buah kotak yang sama saiz, sama berat di atas lantai dengan menggunakan kaedah yang berlainan. Okey, kotak P dia tolak macam tu je, kotak Q dia letak roda. Okey, A, soalan A. Apakah tahap kesukaran menolak kotak P berbanding kotak Q? Okey, apa jawapan dia? Jadi menolak kotak P lebih sukar daripada menolak kotak Q. Okey, jawapannya yang last sekali tu, lebih sukar daripada kotak Q. Okey, soalan B tanya, apakah inference? Kenapa kamu kata menolak kotak P lebih sukar daripada menolak kotak Q? Okey, jawapannya ialah geseran. Okey, jawapannya ialah geseran antara permukaan bawah kotak dan permukaan lantai lebih besar. Okey, sebab itulah dia sukar ditolak. Okey, cikgu ulang. Geseran antara permukaan bawah kotak dan permukaan lantai lebih besar. Sebab dia tak ada apa-apa. Tu, dia terus. Okey, kotak, permukaan bawah kotak dan permukaan lantai, dia direct. Jadi bila ditolak ke depan, okey, daya geseran ni akan lawan. Sebab itulah menyukarkan kotak tadi ditolak. Okey, seterusnya soalan last sekali. Nyatakan dua pemboleh ubah dimalarkan. Ingat lagi tak malar? Malar ni kita kena cari yang macam mana? Malar. Okey, malar ni kamu kena cari yang sama. Yang sama ataupun yang tak berubah. Okey? Yang tak berubah apa kat sini? Dekat atas pun kamu dah ada jawapan dekat dia punya soalan atas tu, penyataan dia. Dia kata Taufik menolak dua buah kotak yang sama saiz. Maksudnya sama. Sama saiz. Maksudnya yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan yang pertama ialah saiz kotak. Saiz kotak. Sama kan? Dia kata sama saiz. Dan satu lagi, selain sama saiz, dia juga kata sama berat. Berat dia sama. Berat apa? Berat kotak. Berat kotak. Jadi, malar kat sini, yang sama kat sini ialah saiz kotak, berat kotak. Yang mana samanya?
kotak P dengan kotak Q. Kotak P sama saiz dengan kotak Q. Kotak P juga sama berat dengan kotak Q. Itu adalah, ataupun boleh juga kamu tak nak guna berat, kamu boleh kata jisim. Jisim kotak. Sebab jisim dengan berat ni adalah benda yang sama. Okey? Okey, habis perbincangan kita untuk topik daya. Okey, cikgu harap kamu bolehlah ya. Okey, memahami sedikit apa dia daya tolakan, daya tarikan, daya tolakan dan tarikan, kesan-kesan daya. Sebab dalam soalan ni cikgu tengok banyak dia mengulang-ulang. Jadi cikgu harap kamu boleh dapat tangkap lah. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.